Jom kita lihat apakah itu gerhana matahari. Gerhana matahari ini adalah satu keadaan ataupun fenomena yang berlaku apabila bulan berada di antara matahari dan bumi pada satu garisan lurus. Bermaksud bulan berada di antara, dia duduk di tengah-tengah matahari dan bumi pada satu garisan lurus. Kalau tiga jasad ini tidak berada dalam satu garisan lurus, maka gerhana tidak akan terjadi. Jadi, poin yang sangat penting adalah apabila bulan, bumi dan matahari ini berada dalam satu garisan lurus, maka akan terjadilah gerhana matahari. Dan yang kedua ianya berlaku pada waktu siang. Jadi gerhana matahari ini dapat dilihat pada ataupun di negara-negara yang sedang mengalami waktu siang pada ketika itu. Dan poin yang ketiga, gerhana matahari ini berlaku pada fasa anak bulan. Okey? Mari kita lihat satu persatu apa yang berlaku pada gerhana matahari. Poin yang pertama tadi, saya katakan bahawa bulan berada di tengah-tengah ataupun di antara matahari dan bumi. Okey, ini adalah kedudukannya. Bulan di tengah-tengah matahari dan bumi. Okey, poin yang kedua tadi adalah ianya berlaku pada waktu siang seperti mana yang kita tahu bahagian bumi yang menghadap ke matahari akan berlaku waktu siang. Jadi, apabila bulan berada di tengah-tengah, negara-negara yang mengalami waktu siang akan mengalami gerhana matahari. Gerhana matahari berlaku dikatakan ketika fasa anak bulan. Okey, jadi kita ulang kaji semula tajuk fasa-fasa bulan tahun 5. Okey, ini adalah kedudukan bulan pada fasa-fasa bulan. Okey, kita lihat ini adalah sumber cahaya matahari ataupun kedudukan matahari dan kita lihat pada fasa anak bulan di mana kedudukan bulan berada di tengah antara cahaya matahari dan bumi. Okey, jadi pada kedudukan inilah yang boleh ataupun yang menjadi syarat kepada berlakunya gerhana matahari, iaitu apabila bulan berada di tengah antara matahari dan bumi pada garisan lurus. Kita akan lihat apakah yang akan berlaku dengan lebih terperinci semasa gerhana matahari. Jadi, seperti mana yang saya katakan tadi, syarat pertama untuk berlakunya gerhana matahari adalah apabila bulan berada di tengah-tengah antara matahari dan bumi pada satu garisan lurus. Jadi, apabila bulan berada di tengah-tengah, bulan akan menghalang cahaya matahari daripada sampai ke bumi. Okey? Jadi walaupun bulan lebih kecil dari matahari, bayangan bulan mampu melindungi cahaya matahari sepenuhnya. Okey. Seperti mana yang kita tahu bahawa bulan adalah objek lekap dan ia akan menghalang cahaya matahari daripada sampai ke bumi, maka bayang-bayang bulan akan terbentuk di bumi. Jadi negara-negara yang mengalami waktu siang akan gelap ataupun hilang cahaya matahari dia untuk beberapa minit. Okey, sebab cahaya matahari tak sampai pada kawasan-kawasan tersebut. Dan bayang-bayang yang dihasilkan terbahagi kepada dua, iaitu bayang-bayang yang gelap penuh dan bayang-bayang gelap separa. Ada bahagian yang hanya menerima gelap yang sedikit sahaja, tetapi ada bahagian yang menerima bayang-bayang yang penuh dan gelap. Jadi bahagian-bahagian ini dinamakan sebagai umbra. Umbra adalah bahagian gelap penuh, manakala penumbra adalah bahagian gelap separa. Kita lihat pula buku teks muka surat 170. Di sini kita dapat lihat bahawa ada tiga jasad iaitu matahari, bulan dan bumi berada dalam satu garisan lurus di mana bulan berada di tengah-tengah. Jadi,
ini adalah fenomena gerhana matahari. Okey, di sini kita dapat lihat bahawa bayang-bayang bulan terkena ataupun terjatuh pada permukaan ataupun kawasan-kawasan di bumi. Ada negara yang menerima kawasan-kawasan yang gelap ni lah. Okey, bukan semua negara akan mengalaminya. Jadi, bayang-bayang yang dihasilkan ada dua, iaitu satu gelap separa, yang gelap tidak terlalu gelap lah. Okey, yang gelap dia sikit-sikit sahaja, manakala ada kawasan yang akan mengalami gelap penuh, memang betul-betul gelap. Okey, jadi kawasan yang gelap separa kita panggil sebagai penumbra dan kawasan gelap penuh kita panggil sebagai umbra. Jadi kawasan yang mengalami gelap separa, okey, dia akan dapat lihat kejadian gerhana matahari separa. Manakala kawasan yang menerima gelap penuh akan mengalami ataupun boleh melihat gerhana matahari penuh. Kita masih merujuk buku teks muka surat 170 dan kita akan lihat satu persatu perubahan matahari semasa gerhana berlaku. Okey, yang pertama ini, okey, kita dapat lihat bahawa hanya sebahagian kecil matahari mengalami gelap. Okey, sebahagian kecil sahaja yang mengalami gelap. Ini menunjukkan bahawa bulan telah menutupi sebahagian matahari. Okey, bulan dah mula menutupi matahari. Okey, gambar yang kedua pula, bentuk yang kedua pula menunjukkan bahagian gelap pada matahari semakin bertambah. Okey, kerana bulan hampir menutupi separuh daripada bahagian matahari. Okey, ini matahari, bulan dah hampir nak menutup sebahagian daripada matahari. Jadi, gambar yang ketiga ini menunjukkan bahawa hampir keseluruhan matahari ditutupi oleh bulan. Okey. Dan yang seterusnya ini adalah gerhana matahari penuh yang menunjukkan bahawa bulan betul-betul menutupi keseluruhan matahari. Dan kita akan dapat lihat di sini ada cahaya-cahaya putih dan namanya adalah corona. Okey, bukan coronavirus. Corona di sini menunjukkan atau membawa maksud bahawa cahaya yang sangat berkilau. Okey, dan seterusnya apabila matahari dia akan mengalami fasa gerhana matahari separa, kita akan dapat lihat ini adalah bentuk mataharinya. Okey, ini menunjukkan bahawa bulan beransur meninggalkan matahari dan kita lihat kedua bentuk yang terakhir ini dia menunjukkan bahawa permukaan matahari semakin cerah. Okey, kita tengok bahagian matahari ini semakin cerah menunjukkan bahawa fasa gerhana matahari akan tamat. Tak tamat lagi. Dia akan tamat kerana bulan beransur-ansur keluar meninggalkan matahari. Suka untuk saya ingatkan bahawa semasa gerhana matahari berlaku, jangan sesekali terus melihat ke arah matahari. Awak excited sangat nak tengok gerhana kan? So, awak terus tengok dengan mata, direct terus tengok dekat langit. Tak boleh. Okey, kita tak boleh lihat gerhana matahari tanpa mengguna alat khas kerana ia boleh merosakkan mata kerana cahaya matahari terlalu kuat. Okey, jadi dengan cara apa yang kita boleh tengok? Okey, yang pertama kita boleh lihat dengan menggunakan air. Ini biasa orang dulu-dulu pakai nak tengok gerhana matahari ni. Kita boleh lihat gerhana matahari dengan menggunakan air. Ambil sebaldi ataupun satu besen air dan kita boleh lihat gerhana matahari berlaku. Yang kedua, menggunakan negatif filem. Dulu orang tangkap gambar menggunakan Kodak. So, ini adalah negatif filem. Okey. Jadi, kita boleh lihat gerhana matahari melalui negatif filem tersebut. Okey, seterusnya kita boleh menggunakan cermin mata hitam. Bukan cermin mata hitam yang biasa-biasa tu. Okey, dia ada spesifik ataupun yang lebih khas lagi. Okey,
pernah ada keluar di surat khabar ataupun di media sosial yang memperingat orang ramai tentang fenomena gerhana matahari ini tak boleh lihat dengan mata kasar ataupun dengan spek hitam biasa. Kena lihat dengan cermin hitam khas. Okey, supaya ianya lebih selamat dan tidak merosakkan mata awak. Okey, kita lihat apa yang kita telah pelajari tentang gerhana bulan dan gerhana matahari. Gerhana matahari berlaku apabila bulan berada di tengah-tengah antara bumi dan matahari pada satu garisan lurus, manakala gerhana bulan berlaku apabila bumi berada di tengah-tengah antara bulan dan matahari. Okey, gerhana matahari berlaku pada waktu siang dan pada fasa bulan fasa anak bulan, manakala gerhana bulan terjadi pada waktu malam dan pada fasa bulan purnama. Suka saya ingatkan bahawa gerhana matahari ni berlaku dalam tempoh paling lama pun 2 minit saja. Kenapa? Kerana saiz bulan tu kecil. Saiz bulan kecil berbanding dengan saiz matahari dan saiz bumi. Jadi bayang-bayang yang dihasilkan pun kecil. Jadi disebabkan itu tempoh berlakunya gerhana matahari itu berlaku dengan sekejap sahaja berbanding dengan gerhana bulan yang berlaku selama 2 jam. Okey, itu sahaja untuk kali ini. Sekian, terima kasih.